Israel negara yang tidak mempunyai perlembagaan. Israel adalah salah satu dari 5 buah negara yang tidak mempunyai perlembagaan bertulis secara rasmi, di mana negara-negara tersebut ialah New Zealand, Arab Saudi, United Kingdom dan Canada. Jika menurut Declaration of Independence Israel, ia secara terang menyatakan akan mengeluarkan satu perlembagaan rasmi sebagai bukti penubuhan Israel yang sah. Regular authorities of the states in accordance with the constitution which shall be adopted by the elected constituent assembly not later than the 1st October 1948. The People Council shall act as a provisional council of states and its executive organ. The People's Administration shall be the provisional government of the Jewish states to be called Israel. Namun, sehingga kini mereka masih tidak mempunyai satu perlembagaan yang sah untuk digunakan dalam menjalankan sistem demokrasi di Israel. Pemimpin Zionis ketika itu berbincang selama beberapa bulan namun masih tidak menemui jalannya. Jadi, apa yang berlaku dengan idea perlembagaan Israel dan bagaimana dengan kekurangan ini telah membawa Israel ke lembah krisis reformasi badan kehakiman sekarang? Sebelum itu, mari kita lihat apa maksud perlembagaan. Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance ataupun IDEA, perlembagaan merupakan undang-undang tubuh atau asas sesebuah kerajaan. Perlembagaan merupakan satu koleksi atau dokumen yang menggariskan institusi-institusi kerajaan, hak-hak rakyat serta hak dan tanggungjawab kepada mereka. Kenapa Israel tidak membuat perlembagaan? Yang pertama, Ben Gurion percaya kepada peraturan majoriti yang tidak dikawal. Yang kedua, tidak mempunyai perlembagaan selaras dengan kepentingan Ben Gurion dan Mapai Parti. Dan yang ketiga, kebanyakan pendatang Yahudi ketika itu masih belum ada di tanah Palestin yang dijajah. Dan yang keempat, Ben Gurion mahu mengelakkan perpecahan yang besar antara parti agama dan parti sekular. Bagaimana ketiadaan perlembagaan ini membawa kepada krisis di Israel? Menurut Profesor Yaniv Roznai, pengarah Rubinstein Center for Constitutional Challenges di Richmond University, disebabkan Israel tidak mempunyai perlembagaan yang mendefinisikan hubungan antara legislatif, kehakiman dan eksekutif. Every branch tries to think towards its own end. The very fact that we don't have acceptable rules of the game is the reason for all the problems. If we had a proper constitution with a proper Bill of Rights and judicial review, 90% of the problems would have disappeared. Krisis yang dihadapi oleh Israel kini adalah kerana kuasa Mahkamah Agung Israel tidak mempunyai sempadan kuasa di antara eksekutif dan legislatif yang menyebabkan kuasa mahkamah terbatas dan menjadi berpihak kepada kelompok tertentu. Kelompangan ini digunakan oleh ahli politik untuk menjadikan setiap keputusan mahupun dakwaan mahkamah ke atas mereka ditarik serta-merta, dan ia menunjukkan bahawa mahkamah tidak telus dan kuasanya terbatas.